Mulakan bismillah. Kalau beritahu dalam grup, kita mula dah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala maulana rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة تمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala masih diberi ruang dan peluang untuk sama-sama muzakarah kitab matan Ta'lim al-Muta'allimi Tariqat Ta'allumi karangan Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji rahimahullahu ta'ala. Kita dah sampai pada perbahasan faslun fil jiddi wal muwadhabati wal himmah. Satu fasal baru yang membincangkan tentang kesungguhan, wal muwadhabah, mulazamah, istiqamah, dan juga himmah. Himmah ni ketinggian kesungguhan. Okey, kita baca. ثم لا بد من الجد والمواظبة والملازمة لطالب العلم وإليه الإشارة في القرآن في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Kemudian nak tak nak mesti penuntut ilmu itu ada sifat al-jid, bersungguh-sungguh, wal muwadhabah, istiqamah dalam belajar, begitu juga al-mulazamah, istiqamah. Dan mengenai perkara ini disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina, mereka yang berjihad di dalam jalan kami, iaitu mereka yang berjihad untuk menuju kepada kami, untuk sampai kepada kami, untuk mengenal kami, lanahdiyannahum subulana, maka kami akan memberi hidayah dan menyampaikan mereka kepada kami. Dan disebut oleh Al-Imam Fudail Ibnu Iyad, makna ayat tadi ialah mereka yang berjihad untuk menuntut ilmu, maka kami akan bagi kepada mereka jalan-jalan untuk sampai kepada ilmu. Maka kami akan permudahkan bagi mereka jalan-jalan untuk sampai kepada ilmu. Wa qila man talaba syai'an wajadda wajad wa man qara'a al-baba walajja walaj. Dikatakan barang siapa yang menuntut sesuatu wajadda, dan bersungguh-sungguh, wajada, dia akan dapati perkara tersebut. Waman qara'al bab, siapa yang mengetuk pintu, walajja, walajja ni maknanya alaha wa syaddada, bersungguh-sungguh. Orang tu tak buka, ketuk lagi, orang tu tak buka, ketuk lagi tak. Walaj, dia akan dapat masuk. Maknanya ketuk sekali, orang tak buka, dia tak kecewa, dia tak terus balik, dia ketuk lagi tak, sampai 3 kali baru dia buka, maka walaj, dia akan dapat masuk. Ini isyarat kepada apa? Kepada penuntut ilmu lah. Sesiapa yang bersungguh-sungguh, dia akan dapat apa yang dia nak. Wa qila biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dikatakan sekadar mana kamu tata'anna, bersusah payah, sekadar itulah kamu akan dapat apa yang kamu nak. Itu. Jadi menuntut ilmu ni, kalau nak relax, nak lepak, nak santai, tak, memang tak dapat apalah. Biqadri ma tata'anna tanalu ma tatamanna. Dengan qadar kamu bersusah payah, kamu akan capai apa yang kamu nak. Maknanya kalau bersusah payah itu levelnya sekadar 50%, maka dapat sekadar 50%. Kalau bersusah payah tu lebih daripada kadar itu, maka dapat lebih daripada kadar itu. Jadi atas masing-masing lah. Qila yahtaju fi at-ta'allumi wa at-tafaqquhi ila jiddi thalathati. Dikatakan dalam proses pembelajaran dan juga tafaqquh. Tafaqquh ni maknanya proses menjadikan kita seorang yang faqih dan faham dalam agama, maka perlu kepada 3 kesungguhan.
al-muta'allim, pelajar itu sendiri, wal ustaz, dan juga ustaz, dengan makna kalau pelajar saja bersungguh, ustaz santai, tak masuk kelas mengajar, tak jadi apa juga. Ataupun sebaliknya, ustaz saja sakai mengajar, budak buat tak tahu, buat dono, buat tak dapat, tak cemerlang jugalah. Tak. Yang ketiga, wal abi in kana fil ahya, dan juga ayah jika ayah itu masih hidup. Maksud ayah di sini ialah mereka yang menjaga seseorang pelajar itu. Bukan mesti ayah lah, malah ulul amri. Waliul amr, sama ada mak dia, pak saudara dia, yang kena ataupun yang wajib ataupun yang bertanggungjawab menafkah seseorang yang ditanggungnya. Itu. Jadi 3 perkara ni mesti ada. Kesungguhan daripada guru, kesungguhan daripada pelajar, dan kesungguhan daripada orang yang menjaga budak tu, sama ada ayah dia, mak dia. Kesungguhan pada sudut apa? Sudut nasihat, dan juga sudut infak. Abang belajarlah abang, jangan fikir duit. Semua tu ayah tanggung. Dan ini berlaku pada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Umurnya 18, ayah dia suruh kahwin dah. Mungkin ayah dia tahu keadaan hari ni manusia, sama ada wanita ataupun lelaki, makin rosak. Dan fitnah ada di mana-mana, di hujung jari, di luar rumah kita, tak pergi jauh, tak pergi ke disco, tak pergi ke mall, tak payah depan rumah je. Perempuan tak pakai tudung, perempuan pakai ketat dan sebagainya. Maka menyedari perkara itu, Maulana Syekh Mulla Ramadan Al-Buti, ayah kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, mengahwinkan Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ketika umur 18. Asalnya dia tak nak, tapi ayah dia pesan, ayah dia bagi tahu, ayah dia suruh dia baca kalau tak silap kelebihan berkahwin. Akhir sekali dia pun berkahwin. Dan Syekh Al-Buti kahwin, tak silap saya, dalam 5 kali. Kahwin kali pertama, isteri dia meninggal. Kahwin kali kedua meninggal. Kahwin kali ketiga meninggal, sampai 5 kali. Dan antara anak kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti ialah Syekh Taufiq Al-Buti, rahimahumullah. Syekh Taufiq Al-Buti masih hidup lah, ada di Syria. Jadi itu, kalau kita ada mampu, kita ada duit lebih, maka kita tajalah anak kita yang mengaji agama tu. Suruh dia mengaji sahaja, tak payah sibuk fikir ke duit. Setiap bulan abi ataupun ayah akan transfer, kamu guna elok-elok untuk ilmu. Okey, itu. Ansyadani Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Sadiduddin Al-Shirazi Al-Syafi'i. Okey. Syekh Al-Imam Al-Shirazi telah menyampaikan satu kalam. Katanya, Al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in. Kesungguhan itu mendekatkan segala perkara yang payah. Wal jiddu yaftah kulla babil mughlaqin. Dan kesungguhan itu membuka segala pintu yang tertutup. Jelas, Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi mru'un. Dan hamba Allah Ta'ala yang lebih berhak untuk berasa sungguh-sungguh, untuk bersifat dengan sifat bersungguh-sungguh, ialah permuda zu himmatin yubla bi anshi dayiqi. Macam salah saja. Silap. Wa ahaqqu khalqillahi bil hammi imru'un. Selayak-layak hamba Allah. Maksud dia kat sini, dia nak sebut hamba Allah yang paling layak untuk merasakan alham, iaitu tidak seronok ataupun tertekan, ialah imru'un, seorang pemuda zu himmah, yang mempunyai himmah, semangat yang tinggi, dalam menuntut ilmu, yubla, tapi diuji dengan aishin dayiqi, dengan kehidupan yang sempit. Nak belajar, kena ada makanan, kena ada minuman untuk hidup harian, kena ada tempat tinggal. Duit tak ada, akhir sekali pergi kerja untuk cari duit. Bila kerja tak ada dah lah, tak mengaji dah. Itu.
Wa min ad-dalili 'ala al-qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa tibu 'anshil ahmaqi. Ya Rab. Dan termasuk juga dan termasuk dalil ke atas qada Allah Ta'ala dan juga hukum Allah Ta'ala. Maknanya kat sini dia nak sebut segala perkara kat dunia ni ialah daripada ketentuan Allah Ta'ala jua. Antara dalil itu semua ialah daripada Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala yang pilih, Allah Ta'ala yang jadikan ialah bu'sul labibi. Bu'sul ni celaka, kesusahan. Al-labib orang yang bijak. Orang tu bijak, cerdik, pandai, tapi hidupnya dhaif, hidupnya fakir. Watibu 'anshil ahmaqi, tapi orang yang bodoh hidup senang lenang. Bodoh kat sini boleh jadi bodoh pada sudut agama lah. Tapi ustaz, tok guru hidup ala kadar je. Kadang-kadang kaih pagi makan pagi, kaih petang makan petang. Sebab itulah dalil kepada Allah Ta'ala yang memerintah bumi. Yang menjalankan segala perkara di dunia ni. Jadi Allah Ta'ala nak pilih begitu, jadilah begitu. Ada orang pandang pada sudut lain. Ada orang pandang pada sudut tak nak hantar anak belajar agama. Sebab apa? Tengok ustaz susah, tok guru susah. Padahal berlambak je ustaz yang senang. Dia tak pandangnya tu. Dia pandang hak susah. Jadi dia takut anak dia susah pada masa akan datang. Ada orang dia pandang dengan mata hati. Dia kata ni ketentuan Allah Ta'ala. Ini bukti Allah Ta'ala yang mengatur, mencatur dunia ini, alam ini. Ada orang yang bijak, rapat dengan Tuhan, alim agama, tapi hidup sederhana. Ataupun fakir. Tapi orang yang bodoh, hatta fardu ain sekalipun, diberi kesenangan. Sebab apa? Ketentuan Tuhan. Jadi orang yang mata hati bersih, dia pandang pada sudut tu. Orang mata hati dorok cetong, dia pandang pada sudut lain. Kalau nak kira, ambil SPM tu lagi banyak. Jadi penagih, jadi doktor sendiri, berzina, buang anak. Tak ada orang cela SPM. Mesti ada lah. Tak ada SPM tu kira tidak sah lah. Tapi ramai juga yang ambil, tapi tak berjaya lah. Tak ada orang cela SPM. Kita pun tak nak salahkan SPM. Tapi kenapa bila ada orang ngaji agama, hidup ala kadar, nak pergi salahkan agama, nak pergi salahkan pengajian agama. Mabuk kita panggil orang lagu tu, mabuk. Tak tahu dia nak pandang agama semua, tak molek je. Lakinna, patut dia bersyukur. Kamu tu dah tak berani nak hantar anak mengaji agama, ngaji madrasah. Kamu kena syukur ada orang lain sudi hantar. Tawakal 100% kepada Allah Ta'ala pada sudut rezeki. Dah kamu risau sangat, takut tak boleh makan lah, takut tu lah, macam-macam. Padahal kita senang je, hidup okey je. Orang lain yang risau lebih daripada kita yang mengaji agama. Ada mengaji lapar. Setakat hidup ni tak ada lagi dah lapar dalam sehari tu. Tapi orang lain kalut. Tapi itulah ujian. Hatta Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bila mula-mula nak mengaji agama pun, ada orang cakap kat dia, kamu ni besar kan nak makan apa? Bukan di Malaysia aja ada. Di negara lain pun ada juga. Akhir sekali Syekh Al-Buti kekal dengan Syekh Al-Buti. Kitabnya, pengajiannya tersebar sehingga ke hari ini. Dia ambil manfaat walaupun tuan badan dah tak ada. Orang yang menghina dia entah ke mana. Jadi jangan kita mudah ambil hati lah dengan mak saudara, jiran, orang keliling, tak faham perkara ni. Lakinna man rizqal hajah hurimal ghina, akan tetapi mereka yang diberikan hijah al-aqlu, hurimal ghina, diharamkan kekayaan. Diddani yaftariqani ayyatafarruqi, dua perkara yang berlawanan, iaitu akal dan juga kekayaan. Secara ghalib begitulah. Ayyatafarruqi. Wa unshidtu li ghairihi tamannaita an tumsi faqihan munazira. Kamu berangan-angan nak berpetang-petang dalam keadaan menjadi seorang faqih yang munazir, pandai berjidal, pandai berdebat. Bi ghairi ana'in wal junun fununu. Tapi tanpa anak, tanpa keletihan, tanpa
kesusahan. Dan Syekh sebut wal jununu fununu, dan kegilaan itu juga satu seni yang pelbagai. Ada orang gila sungguh, akal dia tak boleh berfikir. Ada orang gila pada sudut apa? Nak benda yang hebat, nak benda yang power, nak benda yang tinggi, tapi tak nak usaha. Tu panggil gila jugalah. Sebab tu Syekh sebut wal jununu fununu. Dan kegilaan itu berbagai jenis. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahammalaha fal ilmu kaifa yakun. Dan tidaklah mencari ilmu, dan tidaklah menuntut harta itu boleh didapati tanpa kesusahan. Maknanya dia nak sebut tidaklah pencarian harta itu boleh dicapai kalau tidak ada kesusahan. Fal ilmu kaifa yakun. Mentelah lagi kalau ilmu, satu perkara yang mulia, adakah boleh dicapai tanpa ada kesusahan? Maka jawapannya tidak. Qala Abu Tayyib, telah berkata Abu Tayyib, ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. Dan aku tidak melihat pada aib-aib manusia satu aib yang lebih besar seperti mana kekurangan orang yang mampu untuk menjadi sempurna. Naqsi ni maknanya kekurangan ataupun kecuaian seorang yang mampu untuk menjadi sempurna. Dia nak sebut kat sini aib yang paling besar yang aku pernah tengok pada manusia ialah orang yang mampu menjadi alim sebab dia cerdik, tak? Sebab dia tu hidup pun senang, tak? Lepas tu ayah pula minat agama, mak minat agama, dia pun dia hantar mengaji agama sampai ke Mesir. Tapi dia tidak bersungguh-sungguh. Sedangkan kalau dia bersungguh-sungguh, dia boleh jadi tamam, seorang yang sempurna pada sudut akal, seorang yang alim dalam bidang agama. Tak, tapi tak bersungguh-sungguh. Tak. Jadi itu merupakan aib yang paling besar lah. Mampu menjadi orang yang hebat, mampu untuk menjadi orang yang boleh memberi manfaat kepada agama, kepada masyarakat, tapi tak usaha. Sedangkan dia mampu. Bukan orang yang jenis bodoh, tak. Orang cerdik, tapi tak usaha, maka kekallah dalam keadaan kekurangan tersebut. Wala budda li talibil ilmi min sahril layali kama qala syair. Disebut pula kat sini, nak tak nak penuntut ilmu mesti bangun malam lah. Tak, susah juga ni. Bangun malam, study, berzikir, sembahyang. Allahumma razuqna al-himmah wal amal as-salih. Kama qala syair, seperti mana disebut oleh seorang penyair, biqadri al-kaddi tuktasabul ma'ali. Dengan qadar kesusahan, al-kadd itu kesusahan, tuktasabul ma'ali, maka al-ma'ali ketinggian itu diperolehi. Faman talabal ula sahiral layali, barang siapa yang menuntut ketinggian, maka sahiral layali, dia tu kena bangun malam ataupun jangan tidur pada waktu malam, mengaji, study. Tarumul izzat thumma tanamu lailan, kamu menginginkan ketinggian tapi kamu tidur pada waktu malam. Yaghusul bahra man talabal la'ali. Sedangkan mereka yang nak mencari la'ali ni permata. La'ali ialah permata. Mereka yaghusul bahr, berenang sampai ke dasar laut untuk mencari permata. Jadi tak sesuai lah nak cari ilmu, tidur sokmo. Dah lah malam tidur, siang pun tak mengaji. Ulul ka'bi bil himamil awali. Ketinggian itu dicapai dengan himam, kesungguhan yang tinggi. Fa'izul mar'i fi sahril layali, dan kemuliaan bagi seorang pemuda ialah pada bangun malamnya. Taraktu nauma rabbi fil layali li ajli ridhaka ya maulal mawali. Aku tinggalkan tidur wahai Tuhanku pada waktu malam untuk mencapai redha-Mu wahai Tuhan, ataupun wahai penjaga bagi setiap orang-orang yang menjaga. Waman ramal ula min ghairi kadin, barang siapa yang berangan-angan ingin mencapai al-ula, ketinggian, min ghairi kadin, tanpa kesusahan, adha'al umra fi talabil muhali, maka dia telah sia-siakan umurnya pada mencapai, pada menuntut satu perkara yang mustahil. Malah itulah dunia ke akhiratnya begitulah. Nak ketinggian mesti usaha.
fawaffiqni ila tahsili ilmin, maka ya Allah bagilah kepadaku taufik untuk aku menuntut ilmu, mencapai ilmu. Wa ballighni ila aqsal ma'ali, dan sampaikanlah aku kepada ketinggian yang paling tinggi, kepada kemuncak ketinggian. Okey, terus ittakhidil layla jamalan tudrik bihi amalan. Qala al-musannif wa qad ittafaqa li nazmun fi hadha al-ma'na. Makna ittakhidhi al-layla jumalan tudriku bihi amalan, kalau tengok dalam kitab ni ialah Al-Imam Al-Maidani sebut yudrab liman ya'mal al-amala bil-lail min qira'atin aw salatin aw ghairihima mimma yarkabu fihi al-lail. Makna ittakhidil layla, ambillah malam, jamalan, maknanya ambillah malam sebagai satu masa untuk kamu buat satu amalan daripada membaca, sembahyang dan selain daripada itu. Tudrik bihi amalan, dengan cara begitu kamu akan capai amalan, cita-cita dan kehendak yang kamu inginkan. Qala al-musannif, musannif maknanya Imam Az-Zarnuji, dia tulis untuk diri dia sendiri. Qala al-musannif maknanya qultu ana, aku yang berkata ni. Wa qad ittafaqa li nazmun fi hadha al-ma'na, berbetulan dengan perkara yang telah disebutkan tadi. Nak terjemah lagu mana ni? Wa qad ittafaqa li nazmun fi hadha al-ma'na, ada satu syair yang aku tahu, ataupun aku tulis, wallahu alam, yang berbetulan dengan makna yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Apa syair itu? Man syaa an yahtawi amalhu jumalan falyattakhidhi laylahu fi darkiha jamalan. Barang siapa yang inginkan cita-citanya, maka ambillah malam itu sebagai tempat untuk berusaha. Itulah secara mudah nak terjemahnya. Aqlil ta'amaka kay tahdha bihi saharan, kurangkan makanan kamu, kay tahdha, supaya kamu dapat capai dengan kurangnya makan itu, saharan, bangun malam. In syi'ta ya sahibi an tablughal kamala, dan kalau kamu mahu wahai sahabatku, insya-Allah kamu akan capai al-kamala, iaitu kesempurnaan. Mana tadi? Qila man ashara nafsahu bil-lail faqad fariha qalbuhu bin-nahar, dan dikatakan barang siapa yang bangun malam, maka telah gembiralah hatinya pada waktu siang. Sebab apa? Dipenuhi dengan maklumat, ilmu dan amal. Itu maksudnya. Mana tadi? Okey, baca lagi. ولا بد لطالب العلم من المواظبة على الدرس والتكرار والتقرار في أول الليل وآخره فإنما بين الإنشاءين ووقت السحر وقت مبارك. Dan tidak bagi penuntut ilmu itu muwazabah, berterusan, mulazamah, istiqamah ke atas pengajian kelas, wattaqrar, mengulang kaji pelajaran sekali, dua kali, tiga kali, fi awalil lail, pada awal malam dan juga pada akhir malam. Pada awal malam itu ialah fa inna ma bainal insya'ain, yang dimaksudkan dengan awal malam ialah antara dua insya'. Ni min babi taghlib lah, maghrib dipanggil insya', insya' pun dipanggil insya', maka disebut insya'ain, ataupun maghribain boleh juga. Maghrib dengan isyak disebut maghribain, kita beratkan belah maghrib, maka dipanggil maghribain. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abu Bakar disebut umarain. Ini min babi taghlib, kita beratkan salah satu daripada yang lain. Jadi sewajarnya, sewajibnya seseorang itu istiqamah dalam pengajian dan mengulang kaji pelajaran sekali, dua kali dan seterusnya pada awal malam, iaitu antara dua waktu maghrib, dan juga pada akhir malam, iaitu pada waktu sahur. Kerana apa? Kerana dua waktu itu waktu mubarak, waktu yang diberkati oleh Allah Ta'ala. Okey, selesai. Ya talibal ilmi. Ni apa tu nama? Apa nama tadi? Syair yang lain. Ya talibal ilmi bashiril wara'a, wahai penuntut ilmu, hendaklah kamu bersikap dengan sikap wara'.
Wajannibil nauma wahdharish shiba'a. Jauhkan tidur. Susah ni. Wahdharish shiba'a, dan juga menjauhikan diri daripada sentiasa kenyang. Tak. Paling tidak pun kita baca ni, kita kadar ke diri lah. Kita ni bukan ulama'. Hanya orang yang ingin menyerupai ulama' ataupun ingin menyerupai penuntut ilmu agama. Dawim ala darsi la tufariquhu. Bersentiasalah kamu ke atas pelajaran, jangan kamu berpisah dengannya. InsyaAllah dulu, kini dan selamanya kita bersama-sama dengan ilmu. Jangan berhenti belajar. Bila dah ada asas bahasa Arab, asas ilmu mantiq, asas ilmu alat, ilmu maqasid, fiqh, tauhid dan sebagainya, jangan berhenti belajar. Baca walaupun sedikit. Jangan berhenti belajar. Tak boleh setiap hari ambil 2 hari, sejam, setengah jam. Tak boleh sangat. Seminggu tu mesti ada kita duduk depan kitab. Tu. Fal ilmu bid darsi qama wartafa. Dawim ala darsi la tufariquhu. Sentiasalah kamu belajar, la tufariquhu, jangan kamu berpisah daripada belajar. Kerana fal ilmu bid darsi, kerana ilmu dengan belajar, dengan ulang kaji, qama, akan tegak dan semakin meningkat. Wa yaghtanimu ayyamal hadatsah wa unfuwan asy-syababi. Dan Syekh pesan kita kepada kita supaya menggunakan hari-hari hadatsah. Hadatsah ni maknanya hari-hari muda, waktu muda. Wa unfuwan asy-syabab, dan juga waktu ketika mana kita masih muda lah, samalah tu. Kama qila biqadril kaddi tu'ta ma tarum. Sebagaimana dikatakan dalam satu syair, biqadril kaddi tu'ta ma tarum. Dengan kadar kesusahan, tu'ta ma tarum, kamu akan diberi apa yang kamu inginkan, apa yang kamu kehendaki. Faman ramal muna lailan yaqumu. Barang siapa yang menginginkan al-muna, jamak maniyah, cita-cita, angan-angan, kejayaan, tak, maka lailan yaqumu, dia akan bangun malam. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Dan hari-hari, ni dia punya syahid lah. Sebab tadi kita cerita kepentingan menggunakan waktu muda. Wa ayyamal hadatsati faghtanimha. Waktu hari muda, faghtanimha, kamu kena menjadikan dia sebagai satu ghanimah. Maknanya guna elok-elok, jangan sia-siakan waktu muda. Tak. Illa anal hadatsata la tadumu. Ala, dan ketahuilah, innal hadatsah, waktu muda itu tidak kekal. Ini berlakulah pada sahabat-sahabat kita yang pergi ke Mesir, tak belajar, main, melancong sana, melancong sini. Tak, bila balik Malaysia barulah menyesal. Kita dah puas, dah pesan, tapi tak ikut, tak nak dengar. Tak. Jadi balik Malaysia barulah tahu kepentingan mengaji tu. Jadi kita jangan jadi orang yang rugilah pada masa-masa akan datang. Sebenarnya kita usaha lagu mana pun kita akan rasa kurang. Tapi sekadar kemampuan, jangan kita tinggal ilmu. Wala yujhid nafsahu juhda. Jangan paksa diri dengan paksa sungguh-sungguh. Wala yud'if an-nafsa hatta yanqati' 'anil amal. Dan jangan lemahkan diri kita sehingga kita tidak beramal. Jadi Syekh pesan, janganlah semangat sangat bila baru mula-mula nak belajar. Sehari tu faham 4-5 kelas. Tak. Dan jangan pula terlalu malas sehingga tak pergi kelas langsung, sehingga tidak beramal langsung. Bal yasta'milu ar-rifqa fi dhalik. Malah gunakan ar-rifq. Ar-rifq ni apa? Kelembutan. Rifq. Rafiq. Apa mana? Tenang. Kelembutan. Warifqu aslun azim fi jamil asya'. Dan kelembutan itu, apa nak terjemah rifq? Cuba komen sikit nak terjemah apa rifq. Kelembutan, ketenangan, kesederhanaan merupakan satu asal yang sangat besar dalam setiap perkara. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala in hadha ad-din matinun fa'awghilu fihi birifq.
ketahuilah sesungguhnya agama ini matin, sangat mulia, sangat sempurna, sangat hebat, sangat comel. Terjemah gilah matin tu. Tak. Fa'awghilu fihi birifq. Fa'awghilu apa makna fa'awghilu? Fa'awghilu fihi birifq. Apa makna dia? Tadi tengok dah, tengok balik dah. Fa'awghilu maknanya apa? Beramal lah ataupun usahalah. Tak ingat mana tadi, dengan keadaan rifq, tenang. Sebab apa? Wala tubghit ala nafsika ibadatullah. Daripada ala sehingga birifqin itu, kalau tengok kat sini, itu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas radhiyallahu anhu, hadisun sahih. Adapun selepas daripada birifqin, maknanya wala tubghit ala nafsika ibadatullah sampailah habis, itu hadis yang dhaif, fihi maqalah, fihi maqal. Wala tubghit ala nafsika ibadatullah. Jangan kamu paksa ke atas diri kamu untuk menyembah Allah Ta'ala. Makna tubghit ni apa? Baghadha ni maknanya benci. Jangan kamu paksa sehingga kamu benci beribadah kepada Allah Ta'ala. Maknanya sehari tu semayang 1000 rakaat. Hari sekali benci semayang, letih, sekabut, banyak sangat semayang. Malah semayang tenang. Sehari buat 2 rakaat sunat. Esok 2 rakaat lagi, esok 2 rakaat lagi, makan sebulan tambah pula jadi 4 rakaat. Itulah maksud dia. Itu maksud dia. Jangan kita belajar sehari pergi 5 6 kelas, terus semangat. Lepas tu esok berhenti dah, tak ada lagi kelas. Letih duduk atas katil. Dan 2 hari duduk atas katil tidur. Sebab apa? Sebab tak ikut cara yang sempurna, yang molek, yang sesuai. Sebab tu dia sebut fa'innal mumbatta. Sesungguhnya mumbatnya apa? Mumbatta ni orang yang musta'jil. Orang yang musta'jil, tergesa-gesa. La ardan qata' wala dhahran abqa. Orang yang tergesa-gesa, maknanya kat sini ialah orang yang naik kenderaan, contohnya jamal, unta. Tak, unta dia boleh pergi dalam 20 km per jam, contohlah. Dia paksa sampai pergi 50 km per jam. Orang yang tergesa begitu dalam belajar, dalam beramal, tak, sehari tu nak zikir 100,000 kali, tak, nak selawat sampai 1000 kali, sembahyang berapa ratus rakaat, nak ngaji Quran berapa juzuk sampai 10 juzuk. Fa'inal mumbatta, orang yang begitu, tak, kemampuannya sekadar sampai ke maran, dia pergi lagi sampai ke jengka. Tak, la ardan qata. Orang gitu tak akan sampai ke tempat yang dia nak pergi. Macam Jamal tadi lah, naik unta, dia nak pergi ke, contohlah naik unta nak ke KL. Tapi dia pecut daripada awal lagi. Kawan tu, unta tu tak boleh pergi jauh, tak boleh nak apa, pergi laju. Tapi dia paksa. Akhir sekali tak sampai ke la ardan qata', tidak ada bumi yang dipotong. Maknanya tidak sampai ke destinasi dia. Wala dhahran abqa, dan juga dhahran tu maknanya binatang pun tidak kekal. Maknanya binatang tu boleh jadi sakit, boleh jadi mati. Sebab apa? Dipaksa untuk berlari lebih daripada kemampuan. Jadi belajar ni tenang. Jadi contoh kelas saya ni yang saya buat ni, kalau tak boleh ikut semua, ikut satu sudahlah. Dan yang penting berikan hak-hak yang sepatutnya. Ulang kaji, tahdir, baca dulu, kemudian ulang kaji, kemudian dalam kelas fokus, kemudian ulang kaji. Biar dalam seminggu, 2 minggu seminat, tambah 1 kelas lagi. Dan dalam bulan seminat, rasa bersungguh, rasa mampu, tambah 1 kelas lagi. Gitu. Jangan tergesa-gesa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka matiyatuk farfuq biha. Diri kamu itu ialah barang tunggangan kamu, binatang tunggangan kamu. Matiyatuk itu ialah dabbatun turkab, binatang tunggangan. Maka farfuq biha, maka kamu kasihlah dia. Kasihlah dia, kasihanilah dia. Itu makna rifq, kasihani, belas kasihan gitulah. Jangan kamu paksa diri kamu tu sampai
menjejaskan kamu punya kesihatan dan kamu punya himmah. Cuma ini kalau tengok dalam taklid disebut lam ajid hadzal hadis bilafdih. Taklid sebut aku tidak jumpa hadis ini dengan lafaz yang disebutlah. Allahu a'lam. Wala budda li talib al-ilmi min al-himmah al-'aliyah fi al-'ilmi. Banyak juga. Allah. Banyak nak baca. Wala budda li talib al-ilmi min al-himmah al-'aliyah fi al-'ilmi. Hendaklah ataupun sewajarnya penuntut ilmu itu mempunyai himmah yang tinggi dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a yatiru bi himmati kat-tayr yatiru bi janahihi. Sesungguhnya pemuda satu pemuda itu boleh terbang dengan himmahnya setinggi yang mungkin seperti mana burung terbang dengan dua sayapnya. Qala Abu Tayyib ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu wa ta'ti ala qadri al-karimi al-makarimu. وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم. Maksud dia apa? Di atas qadar keazaman maka akan datanglah kemuliaan. Kalau tengok ke bawah tu al-azaim jam'u azimah wa hiya imda'ul umur. يقال عزمت على كذا أي أمضيت والمكارم جمع مكرمة وهي كل فعل محمود. يقول عزيمة كل إنسان على قدر همته وشهامة قلبه. إن كان عظيم القدر والخطر جد أمره ومضت عزائمه وإن كان الرجل فاشلان إن محلت وبطلت. وكذا المكارم تكون على حسب فاعليها فهي من الشريف شريفة ومن الوضيع وضيعة. Jadi makna ala qadri ahli al-azmi ta'ti al-azaimu. Mengikut qadar ahli keazaman akan datangnya al-azaimu. Al-azaimu maknanya imda'ul umur. Maknanya kat sini nak bagi tahu mengikut qadar azam seseorang maka akan berlakulah ataupun akan tercapailah umur banyak perkara. Kalau azam kita tinggi, usaha kita tinggi, maka banyak perkara, banyak ilmu lah akan dicapai. Wa ta'ti 'ala al-qadri al-karimi al-makarimu. Dan akan datang juga al-makarim, kemuliaan mengikut qadar kemuliaan. Allah alhamdulillah terjemah selesai lagu tu. Wa ta'zumu fi 'aini as-saghiri sigharuha. Dan besarlah pada mata orang yang kecil dia punya himmah kesungguhan. Sigharuha sigharu al-umur. Maknanya nak sebut kat sini bendanya tak susah sangat. Sigharuha ay sigharul umur. Tapi disebabkan orang yang memandang tu anggap benda tu susah, maka ia menjadi susah. Wa tasghuru fi 'ainil 'azimi al-'azaimu. Tapi orang yang matanya besar, dia punya cita-cita dia besar. Tak, maka al-azaim perkara-perkara yang berat, perkara-perkara yang susah tasghuru menjadi kecil, menjadi mudah sebab dia akan usaha juga untuk capai perkara tersebut. Wa ra'su fi pukul 10 kita berhenti dah tak? Tu sampai mana kita berhenti lah, tak larat lah. InsyaAllah khair. والرأس في تحصيل الأشياء الجد والهمة فمن كانت همته حفظ جميع كتب محمد بن الحسن واقترن بذلك الجد والمواظبة فالظاهر أنه يحفظ أكثرها أو نصفها. Dan modal bagi mencapai sesuatu ialah kesungguhan dan al-himmah. Faman kanat himmatu, siapa-siapa yang himmah dia, cita-cita dia, kesungguhan dia ialah menghafaz semua kutub Al-Imam Muhammad Ibn Hasan, dalam masa yang sama ada al-jid, bersungguh-sungguh dan mulazamah dalam menghafaz, maka fadzahir, yang zahir yang kita akan tengok, dia akan menghafal kebanyakan kitab Muhammad Ibn Hasan ataupun sebahagian besar daripada kitab Muhammad Ibn Hasan, nama seorang ulama lah. Fa'amma idza kanat lahu himmatun 'aliyah, adapun mereka yang ada himmah tinggi, tak,
Angan-angan tinggi, kehendak tinggi, tapi tidak ada jiddun, tidak ada kesungguhan. Walam yakun lahu jiddun, au kana lahu jiddun, ada kesungguhan, tak, tapi tidak ada cita-cita yang tinggi, sekadar bersungguh, tak ada target, tak ada juga. La yahsulu lahu illa ilmun qalil, maka tidak tercapai baginya kecuali ilmu yang sedikit. Wa dzakara Syekh al-Imam al-Jal al-Ustadz Radiyuddin an-Naysaburi في كتاب مكارم الأخلاق إن ذا القرنين لما أراد أن يسافر يستولي على المشرق والمغرب شاور الحكماء. Dan Syekh Al-Imam Radiyuddin menyebut dalam kitab beliau Makarim al-Akhlaq. Makarim al-Akhlaq, apa yang dia sebut? Ini sikit sini. Dia sebut apa? Sesungguhnya Zulqarnain, tak, nama orang lah ni, Zulqarnain, bila mana dia nak musafir untuk menguasai timur dan barat, maka dia bermesyuarat dulu dengan para ahli yang bijaksana, para hukama. Waqala, dan Zulqarnain berkata, bagaimana aku ingin bermusafir sehingga kadar ini, maknanya sehingga pergi ke masyriq, ke timur dan barat untuk mendapatkan al-mulk, iaitu harta, iaitu kekuasaan. Kerana apa? Fa'inna dunia, sebab apa dia sebut lagu tu? Fa'inna dunia qalilah, dunia ini sedikit dan fani, akan binasa. Wa mulkad dunia amrun haqir, dan kekuasaan dunia satu perkara yang jijik, hina. Falaysa hadha min uluwil himmah, dan ini bukan termasuk bawah ketinggian himmah. Maka al-hukama bila dengar Zulqarnain sebut begitu, mereka berkata, safir, bermusafirlah kamu wahai Zulqarnain, liyahsula laka mulkud dunia wal akhirah, supaya kamu dapat kekayaan ataupun kekuasaan di dunia dan juga di akhirat. Tak, faqala hadha hasan, ini bagus, ini baik. Sebabnya apa? Zulqarnain ini pergi ke masyriq dan maghrib, tak, untuk menguasai dua tempat itu, adalah untuk dua kawasan itu, tak, dua jihad itu, untuk apa? Untuk agama. Cumanya dalam kepala dia fikir juga perkara ni ada kaitan dengan kekuasaan. Jadi apalah sangat kekuasaan dan juga pangkat di bumi ini. Tapi al-hukama pesan safir, memusafirlah supaya kamu dapat dua kemuliaan, iaitu kemuliaan yang berkait dengan akhirat dan juga kemuliaan ataupun tahta yang berkait dengan dunia. Faqala hadha hasan, ini bagus. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu ma'ali al-umuri wa yakrahu safsafaha. Okey, apa maksud dia ni? Dan sikit dia punya satu hadis. Hadis yang ditakrijkan oleh Imam Baihaqi wa Tabarani, Tabarani. Boleh tengok takhrij hadis Ihya lil Hafiz al-Iraqi. Okey. Hadis ini berbunyi, Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala suka perkara-perkara yang tinggi. Maknanya kalau buat satu-satu perkara, buat dengan tekun, buat sampai dapat level markah yang paling tinggi. Dan Allah Ta'ala benci perkara-perkara yang saf maknanya perkara yang hina, yang jelek, yang jijik, yang tak bagus, yang tak kualiti. Wa qila fala ta'jal bi amrika wastadimhu. Dikatakan, jangan kamu tergesa-gesa dalam urusan kamu, malah wastadimhu, buat sikit-sikit tapi istiqamah. Fama salla asaka kamustadimi. Fama salla asaka, tengok bawah tu maknanya apa? Salla asahu layyanaha bin nar liyashula taqwimaha. Seseorang itu melembutkan tongkatnya dengan api supaya mudah dibentuk. Ini tongkat besi ke apa ni? Wal makna, dan maknanya ialah, makna baik ini ialah anna khaira wasaili taqwimil mi'wash wa islahil fasid al-istidamatu wal istimrar. Sesungguhnya cara terbaik untuk
melenturkan satu perkara yang bengkok, meluruskan satu perkara yang bengkok, dan membaiki kejahatan, keburukan ialah dengan istidamah. Istidamah ni istiqamah lah. Ya. Okey. Jadi buat satu perkara walaupun tak banyak, biar istiqamah. Mengaji pun begitu. Qila qala Abu Hanifah li Abi Yusuf rahimahumullah, dikatakan telah berkata Abu Hanifah kepada Abi Yusuf, anak murid dia. Kunta balidan, wahai Aba Yusuf, kamu sebelum ni bodoh. Tak cerdik. Akhrajatkal muwadhabatu fid dars. Tapi kamu mampu keluar daripada kebodohan itu dengan al-muwadhabah, mulazamah, berterusan dalam belajar, dalam mengaji. Wa iyyaka wal kasal. Dan hati-hatilah kamu daripada sikap malas. Fa innahu syu'mun, kerana ianya syu'mun. Syu'mun maknanya syarrun, keburukan. Wa afatun, afah maknanya bala yang sangat besar. Malas. Qala Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, telah berkata Syekh Abu Nasr As-Saffar Al-Ansari, ya nafsi la turqi anil amal, wahai diriku, wahai nafsuku, jangan kamu bertangguh dalam beramal. Jangan kamu tangguh dalam beramal dengan amalan yang baik. Apa amalan baik? Fil birri wal adli wal ihsani fi mahali, dalam keadilan, ihsan, buat baik kepada orang lain, bir, buat kebaikan. Wa kullu dhi amalin fil khairi muqtabitun, dan setiap wa kullu dhi amalin wa kullu sahibi amalin, setiap orang yang berbuat baik. Tak, dia tadi muqtabitun ni tengok ada makna hilang dah. Tak tulis sini, tulis tak? Cuba tengok sikit muqtabitun. Apa tadi tengok dalam kamus tadi? Wa kullu dhi amalin fil khairi. Muqtabitun maknanya masrur, seronok. Wa kullu dhi amalin, wa kullu dhi itu makna sahib. Dan setiap pemilik amal dalam kebaikan, dia akan gembira. Di akhirat kelak ke, di dunia ke. Wa fi bala'in wa syu'min kullu dhi kasali. Dan setiap mereka yang malas akan berada dalam balak, bencana, dan juga keburukan. Qala al-musannif, faqad ittafaqa li fi hadha al-ma'na da'i nafsi at-takasula wat-tawani. Wahai nafsuku, tinggallah kamu bermalas-malasan dan bertangguh-tangguh. Malaslah sertai daurah intensif, insya-Allah. Nanti kat Mesir belajar sungguh-sungguh. Sampai Mesir, sedap pula melancong dulu. Dah setahun melancong. Dah habis melancong, musim panas tak ada, musim panas. Dalam bah dengan orang hitam ni, bau busuk ketiaknya, dengan panas nak mampu. Biar dululah. Mungkin musim sejuk nanti seronok sikit pergi belajar. Masuk musim sejuk, sedap tidur pula. Saratoganya dengan selimutnya tak. Jadi kita rehat lah musim sejuk ni. Masuk musim bunga, musim ni lah nak berjalan bunga, comel tempat kawasan. Tak, masuk musim luruh, tak molek, debu banyak kat luar. Tak comel untuk kesihatan. Akhir sekali 4 tahun tak belajar. Jadi bertangguh lah. Kalau nak tengok kegagalan, silakan bertangguh. Ramai dah kita jumpa orang lagu tu, mana tak pergi mengaji ni? Relax dulu, InsyaAllah tahun depan saya akan mula. Minggu depan InsyaAllah saya akan mula. Tak, bukan kita ajak suruh pergi kelas kita. Tak, pergi kelas siapa-siapa pun. Tapi jangan bagi alasan InsyaAllah. Tu malas. Beritahu je saya malas. Jangan beritahu saya ada anak, saya ada isteri, saya ada orang yang saya kena tanggung, saya ada kerja, saya ada meeting, saya ada tu. Itu alasan. Sebenarnya kamu tak nak, itu sahaja. Tak. Kalau nak kira anak, kita pun ada anak. Kalau nak kira duit, kita pun ada juga kadang-kadang masalah duit. Kalau nak kata isteri, kita pun ada isteri. Kalau nak kata meeting, kita pun ada meeting, kita kerja. Nak kata apa lagi, sibuk, kita pun sibuk. Tak. Jadi kamu tak gitu, jangan salahkan orang lain, salahkan diri kamu sendiri. Tawani, bertangguh-tangguh. Ini panggil apa? Jundun min junudi iblis. Dalam kitab Ma'alim al-Irsyadiyah sebut. Tentera daripada tentera syaitan, bertangguh ni.
nak ngulang biar dululah ngulang Quran ni. InsyaAllah lepas keluar daripada Mak Tafin, InsyaAllah nak ngulang 30 juzuk. Duk Mak Tafin ni tak boleh lagi ngulang ni. Sibuk dengan SPM, sibuk dengan tu, sibuk dengan benda ni. Padahal waktu free tu banyak. Petang, malam, duk main, duk sembang sama-sama dia. Boleh tak? Tangguh. Akhir sekali tak dapat apa. Budak, orang tua, semua jenis lagu tu. Jadi kena ingat kita, jangan bertangguh. Nak buat terus. Boleh? Sebab tu saya, bila saya buat kelas, saya tak suka bagi alasan tak masuk sebab duit. Tak ada duit nak masuk. Masuk tak ada masalah. Tak payah bayar, tak ada masalah. Masuk, yang penting belajar. Tak, sedang bukan alasan duit sebenarnya, kamu malas. Tu je alasan dia. Tu je dia punya apa? Perkara sebenarnya. Tak sedap ustaz ni, dah pergi dengan ustaz lain. Tak sedap syekh ni, dah pergi dengan syekh lain. Ustaz ni cakap Ami dah, tak ada syekh cakap Fusahah. Ustaz ni tak kelakar dah, ustaz kelakar berlambak, tak kenapa tak pergi. Ustaz ni kelakar lah, dah ustaz ni tak kelakar beramal, kenapa tak pergi. Faham tak? Hakikatnya bukan nak belajar, nak bagi alasan. Boleh? Tu. Jadi kita jangan jadi lagu tu lah. Bila ada kelas, kita ikut sampai habis. Istiqamah. Orang nak kata ni tak ada manfaat, ni followers 2 orang yang tengok seorang, ikut pergi lah. Orang nak khabar benda. Tak. Dah bukan zaman Nabi dulu berdakwah sampai ribu-ribu tahun ke? Ada kisah-kisah Nabi tak? Ataupun Nabi Muhammad sendirilah berdakwah pada mula-mula dakwah, berapa orang ikut? Zaman sekarang pula zaman fitnah akhir zaman, zaman jahiliah kedua lah Habib Abu Bakar Al-Ni sebut. Lepas tu kita harap nak mengajar depan kita 30,000 orang. Kita harap masjid kita penuh sampai keluar, kena buat pula 2-3 buah khemah kat luar. Tak? Kita nak harap benda tu berlaku pada zaman hari ni. Muhal lah, perkara yang muhal, mustahil. Jadi tetap dengan kebaikan, tetap dengan ilmu, walaupun yang ikut tu, yang follow tu tak ramai. Tak? Kita bukan buat kerja ikut orang. Kalau nak ikut orang, ramai lah netizen. Kena buat undian pula dengan netizen ni. Kita nak buat lagu mana untuk Hafazan, tengok netizen komen apa. Yang mana yang ramai kita buat. Kita nak mengaji apa dulu ni, tengok netizen komen. Kita kena ngaji ni dulu, ni penting, kita ikut. Kalau nak ikut orang lah. Tak penting dah agama hari ni, kita kena cari duit, ikut orang. Lepas tu sampai bila? Tak. Jadi kalau kita malas, sebut kita malas. Jangan bagi alasan itu, alasan ini, alasan. Orang lain pun ada juga, anak ada juga, bini ada juga, tu ada juga ni. Tu. Cakap je saya tak minat bidang ni, bukan bidang saya, bukan saya nak cari bidang lain. Cakap, selesai. Tak nak bagi alasan tu, alasan ni. Boleh tak? Kita jumpa ramai sebab tu kita nak marah tu. Baca. Falam ara lil kusala al hadza yahdha siwa nadamin wa hirmanil amani. Dan aku tidak lihat bagi orang yang malas ini mendapat satu bahagian, melainkan bahagian penyesalan. Betul, penyesalan, wallah penyesalan. Tak? Tangguh. Umur 40 tahun, 50 tahun menyesal tak mengaji dulu. Kalau tak boleh lah kongsi dengan anak bini, dengan cucu, dengan masyarakat setempat. Tak, terutama yang cerdik. Dah orang puas buih dah mulut beritahu mengaji anak muda. Tak, jangan membazir masa benda tak mengarut, benda yang faham tak? Tapi tak nak dengar. Dia ingat kita nasihat tu untuk masuk duit dalam poket. Kita tahu, kita faham tak? Masyayikh nasihat, orang-orang baik nasihat, sebab dia tahu ilmu tu satu perkara yang sangat bernilai. Walaupun kita tak rasa hari ni, satu masa nanti, satu masa bila kamu dah tua, kamu akan tahu nilai tu. Baca. Okey. Waqila, dan dikatakan kam min hayain wa kam ajzin wa kam nadamin. Berapa banyaknya rasa malu, dan berapa banyaknya kelemahan, dan juga berapa banyaknya penyesalan. Tawalla dalil insani min kasali, yang lahir daripada manusia disebabkan malas. Maknanya dia nak sebut orang yang malas ni akan datang, dia akan menyesal, dia akan malu dengan kebodohan yang ada pada diri dia. Tak,
dia akan rasa rendah diri dan sebagainya. Ya. Iyyaka an kasalin fil bahth, kita tak rajin juga. Kita ni bukan jenis rajin macam ulama dulu, tak tidur malam. Kita pun sedar benda tu. Kita baca kitab ni pun untuk tujuan tu, nak naikkan himmah kita, kesungguhan kita. Tapi cuba seminggu tu biar sekali, 2 kali, 3 kali menghadap kitab, baca. Kalau tak boleh baca sendiri, cari teman, tolong jom zakarah sekali. Bila ada teman ni seronok sikit, baca-baca gelak-gelak sikit, ketawa-ketawa sikit, ngumpat orang tu sikit, ngumpat orang ni sikit. Contohlah. Minum air apa semua, gelak ketawa. Saya tampar sana, tampar sini. Syok sikit lah mengaji lagu tu. Faham tak? Kalau seorang baca kitab, gitulah. Jadi bila kita kesungguhan tak ada, kita guna pelbagai cara yang lain, banyak lagi. Kalau kita di sekolah, kita panggil anak murid kita 2-3 orang. Nak tak ustaz ajar kamu kitab? Ajar. Mari sini, duduk. Kat dalam sekolah 300 orang, takkan tak ada seorang yang minat, 2 orang yang minat ilmu turas. Terutama sekolah agama mesti ada. Tak ajarlah matan Safinatun Najah ke, matan Muqaddimah Hadramiyah ke, matan apa nama? Matan apa? Adab ke apa semua. Tak. Banyak cara lah sebenarnya. Nak berhenti dah ni. Iyyaka an kasalin fil bahthi an syubahin ma qad alimta wa ma qad syakka min kasali. Wa qad qila al kasalu min qillati ta'ammul fi manaqibil ilmi wa fadailihi. Dan dikatakan kemalasan itu berpunca daripada kurangnya kita merenung terhadap kelebihan ilmu dan kelebihan kemalasan itu berpunca daripada kurangnya kita merenung terhadap kelebihan ilmu. Fayanbaghi an yut'ima nafsahu 'ala at-tahsil wal jiddi wal muwadhabah, maka sewajarnya seseorang itu meletihkan dirinya untuk mencapai dan memperolehi ilmu dan bersungguh-sungguh dan mulazamah, istimrar, berterusan. Dengan cara lagu mana? Dengan cara bitta'ammul, yang kita banyak tengok kitab-kitab, hadis-hadis, ayat Quran yang menceritakan tentang fadilat ilmu. Tu. Jadi Syekh sebut kat sini, sewajarnya bagi kita sebagai penuntut ilmu meletihkan diri kita untuk apa? Mencapai ilmu, untuk bersungguh-sungguh, untuk istimrar dengan membaca kitab. Macam mana kita nak mencapai kesungguhan sebegitu rupa? Dengan banyakkan baca kitab-kitab mengenai kelebihan ilmu. Sikit lagi kita berhenti. Fa innal ilma yabqa wal mala yafna. Sesungguhnya ilmu itu kekal, wal mala yafna, harta akan hilang. Kama qala Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Mana? Ini betul ke kalam dia? Tengok sikit sini. Betul. Tak ada apa kat bawah tu. Jadi Amirul Mukminin Sayyiduna Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah berkata, radina qismatul jabbari fina, dan dia sebut dalam keadaan betul-betul redha. Kita sebut, kita baca guna lidah. Hati kita bila diuji dengan kesusahan, kita ingkar, kita za'lan, bengang, kita marah. Tak, kita lah tajammulan. Kita cerita pasal warak, pasal zuhud tu tajammul, nak bagi orang sedap dengar. Dia sedap ustaz ni ceramah, bagus, boleh jemput lagi ni. Tu kita. Tapi bila kita baca kisah tu daripada Sayyidina Ali, daripada al-imam kaza wa kaza, ketahui dah mereka sebut dalam keadaan betul-betul ada perkara tu dalam hati. Boleh? Radina qismatal jabbari fina. Kami redha dengan pembahagian Tuhan yang Maha Jabbar. Maha apa? Jabbar ni ganas ataupun Maha kuat. Lana ilmun, bagi kami ilmu, walil a'da'i malu, dan bagi musuh kami harta. Fa innal mala yafna an qaribin, sesungguhnya harta yafna, dia binasa dalam masa yang terdekat. Wa innal ilma yabqa la yazalu, dan sesungguhnya ilmu itu kekal, tidak akan hilang.
Sebab kita baca kitab, sebab kita duduk depan ulama, kita dengar ulama mengajar, walaupun perkara itu kita dah tahu, antaranya ialah tujuannya ialah nak datangkan dalam hati kita perasaan yang betul-betul yakin. Kita tahu akhirat tu ada, kematian tu wujud, syaitan tu ada, neraka tu panasnya begini begitu. Tapi amalan kita tak macam seolah-olah kita tak tahu langsung pasal perkara-perkara tersebut. Jadi duduk depan ulama-ulama Rabbani ni tujuannya untuk itulah. Dan saya sure lah sahabat-sahabat yang boleh faham bahasa Arab dengan baik, dengar rakaman Syekh Al-Buti rahimahullah ke atas kitab Hikam. Beliau bila mengajar sering kali menangis. Dan saya sangat bersangka baiklah dengan beliau pada sudut tasawuf, sudut pengamalan terhadap apa yang diajarkan. Okey, kita tak boleh buat pun, paling tidak kita tahu aku ni tak kena ni. Tak, jadi taklah rasa diri tu kemah hebat lebih daripada orang lain. Tak, ataupun kalau terasa perkara lagu tu, bila kita sering dengar, kita tunduk sekejap, naik balik, dengar pula, tunduk balik, gitulah. Tak, tu. Kadang orang komplain, ustaz ni sembang kemah sangat. Tapi tengok rupa tak ada kesan pun. Mak kamu tahu mana tak ada kesan? Tak, kamu tengok pada zahir. Memang mungkin pada zahir tak ada kesan, tapi dalam hati kamu tahu mana? Tak, bila kita dengar ulama yang Rabbani ada kesan dia. Tapi kesan tu takkan kita nak tunjuk ke orang. Setiap masa nak tunjuk ke orang. Tak, bila kita diuji oleh satu-satu musibah, waktu tu kita teringat kalam-kalam Sidi Ibnu Athaillah. Mungkin sebelum tu kita marah, kita macam tak redha, tapi lama-lama teringat. Kan lain daripada orang yang tak pernah belajar langsung, ingkar terus ingkar sampai ke bila-bila. Berbeza dengan orang ada ilmu, pernah belajar. Tak, lepas dia ingkar ataupun lepas dia bengang, lepas dia tak sabar, lepas tu baru dia terfikir balik, tak, aku ni silap ni. Apa yang tak tahu ni semua kebaikan bagi aku. Tak, aku bagus. Tak ke apa? Lain tu. Dua perasaan, dua apa nama tu? Perkara tersebut. Tu. Jadi ada manfaat, jangan kata tak ada. Ada manfaat. Wal ilmu nafi'u yahsulu bi husnul dzikri. Bila lah berhenti situ. Jadi wa innal ilma yabqa la yazalu, kita baca kali kedua. Telah berkata Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Talib, radina kismatal jabbari fina, kami telah redha dengan sungguh-sungguh redha, bukan semata-mata sebut di mulut. Kismatal jabbari fina, pembahagian Tuhan yang maha agung lah, maha kuat kepada kami. Lana ilmun, bagi kami Allah Ta'ala bagi ilmu. Walil a'da'i malu, pada orang yang jahat, musuh kami Allah Ta'ala bagi harta, kekayaan. Fa innal mala yafna an qaribin, sesungguhnya harta itu akan binasa dalam masa terdekat. Wa innal ilma yabqa la yazalu, dan sesungguhnya ilmu itu kekal dan tidak akan hilang. Tak, lepas dengar ni kita pun bisnes, cari duit. Jadi orang cakap, kawan ni cakap saja. Tak, ilmu tu ada kesan dia. Ada kesan dia. Tak, macam saya sebut tadi lah, mungkin waktu tu tak, mungkin waktu tu bukan, tak ada kesan tu lagi. Tapi bila diuji, kadang-kadang dalam bas, kadang-kadang dalam kereta, kadang-kadang dalam, tak, tiba-tiba mengalir air mata, teringat ke ujian yang Allah Ta'ala bagi, teringat ke kalam orang tu, kalam orang ni, kalam ulama tu, kalam Nabi, kalam tu, kalam ni. Boleh. Jadi teruskan belajar. Betul, ini perasaan. Satu perkara yang mujarrab. Tak, tu. Nak rasa kena dengar semua, kena baca semua kisah-kisah pasal ulama, pasal sahabat. Tak, walaupun mula-mula rasa macam tak ada function, macam tak ada kesan je. Tak, ada kesan. Jangan kata tak ada kesan, ada kesan. Okey, insya-Allah khair. Okay, cukup sekadar tu. Padahal kalau baca laju sikit habis satu tajuk. Tak apalah, insya-Allah dalam 3-4 kali lagi kita cuba khatam kitab ini. Jadi 10 suku dah, saya pun dah mengantuk dah sebenarnya ni. Insya-Allah kita akan sambung lagi perbincangan ini pada minggu hadapan. Dan pada hari Sabtu ni baca Nahu, hari Ahad kita baca fiqh. Jangan kita, ni pesanan lah, jangan kita ikut orang. Jangan kita terikut orang. Kalau kita ikut orang, memang kita tak mengaji. Sebab yang ramai memang tak mengaji. Pergilah mana-mana pun,
Yang minat pada ilmu tak ramai. Tak. Kalau kita ikut orang, kita akan jadi tak kena aku hidup sebi tak ada ni hak tu, tak ada hak ni, tak ada. Tak. Jadi daripada aku duk belajar lagu ni, hidup sederhana, fakir, baik aku pergi cari harta. Hari sekali cari harta tak henti-henti. Lepas tu jahil sampai ketua. Jadi bila kita dah ada azam, teruskan azam tu. Tak payah pandang orang lain nak kata besar nanti nak makan apa, belajar agama ni. Tak, itu kamu punya pasal lah. Kamu pun bukan tanggung aku pun. Nak sembang, nak kutuk aku, nak maki aku. Tak. Mak ayah kita lain lah ceritanya. Mungkin kita pertimbangkan juga. Ni orang lain tak ada kaitan dengan aku. Nak maki ke nak ikut-ikutmu. Tak ada masa nak layan. Aku ada azam, aku ada target aku. Tak, aku ada cara hidup aku. Kemana cara hidup tu aku tengok daripada hadis Nabi, daripada Quran, daripada kitab-kitab ulama. Boleh tak? Tu. Itu paling penting dalam kehidupan kita sebagai pelajar. Kalau kita ikut orang tak ke mana, sebab kebanyakannya ialah orang yang tak mengaji. Malah kadang-kadang ini kita pegang kitab kita pula orang pandang pelik. Patutnya aku pandang pelik kat kamu. Kamu tu mengaku talabatul ilm, penuntut ilmu. Tak. Dengan kitab tak pegang. Sekejap movie tu, kejap movie ni, kejap tidur, kejap ke sana, kejap kemari, kejap melancong, macam-macam benda. Tak adalah kita sebut ni sebab bila kita pegang kitab, orang kadang perli pula, oh haji ni, oh hebat ni, syekh ni. Lah orang kata awak yang patut pegang kitab. Awak tu penuntut ilmu. Kau ni tak pelik sebab kau memang cuba nak jadi penuntut ilmu, kau peganglah kitab, baca kitab. Awak tu kata penuntut ilmu, patutnya awak yang pegang. Awak yang patut rasa malu, bukan nak peli orang macam tu. Betul tak? Jadi hidup go straight. Tak payah nak layan orang lain. Boleh? Kalau tak ke mana? Itu InsyaAllah khair. Membebel mana ni InsyaAllah khair. Okay, cukuplah sekadar tu. InsyaAllah kita sambung lagi. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.